Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والتعليم والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وبعلم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. الشافعي رحمه الله تعالى ثم يزيد في نجاسة الكلب في 6 غسلات واحدة منها ممزوجة بتراب طهور. Kemudian menambah ia seorang fi najasatil kalbi pada najis anjing itu, ataf wal khiziri dan juga babi itu, 6 ghasalatin 6 basuhan. 6 basuhan. Wahidatun minha, salah satu daripadanya, daripada 6 ghasalatin itu, mamzujatun. Tu mamzujatun, dicampurkan dia kan. Wahidatun minha tadi ta'alluq bi turabin tahurin, dengan tanah yang suci ia tanah itu. Tu najis anjing dan juga babi. Wa qala Syekh Syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Ada pengarang Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala, thumma yazidu ba'da zawalil awsafi, kemudian menambah ia oleh seorang ba'da zawalil awsafi, selepas daripada hilangnya sifat-sifat itu. Al-awsafi jam'u wasfin, tu hilang, tambah itu fi ta'alluq dia fi syai'in, pada sesuatu, min najasatin, sesuatu daripada mana, bayan, min najasatil kalbi, daripada najis anjing, wal khinziri dan juga anjing, najis babi. Atah berkata al kalbi, tambah apa, maf'ulun bih 6 ghasalatin, akan 6 basuhan lagi. 1 basuhan sudah untuk sambil-sambil menghilangkan ain najis. Bila kena tempat yang kena tahi anjing ataupun tahi babi tadi, sambil-sambil mengeluarkan ataupun membersihkan ain najis itu, habis pada tu dikira 1 basuhan. Kemudian datang lagi 6, yang mana salah satunya daripada tanah. Ini cara As-Sayyid Abdullah punya cara cakapan. Maksudnya bila kita nak ada air najis itu, kita buat air juga, kita corok air, habis hilang air najis tu, dikira pok kena pada tempat tu, kira 1. Tu. Kalau kita 7, kalau kita asal biasanya kalau kita asal biasa, kalau ngaji kitab mereka 7
basuhan, salah satunya daripada tanah, yang mana basuhan tanah yang pertama kali itu lebih aula. Selepas daripada hilangkan najis. Kira lagu tu. Di sini ikut musannif lah. Kira maknanya basuhan pertama itu sekali untuk tolak najis dan kena pada tempat yang selepas habis yang najis, air najis di tempat itu dikira sekali. Dan datang lagi 6 kali yang salah satunya adalah tanah. Air tanah. Liyukammila, kerana apa mari datang 6 kali itu? Ilat bagi kata 6 kali. Liyukammila sab'a, untuk menyempurna iyo basuhan atau untuk menyempurna iyo seorang itu as-sab'a, akan 7. 7 apa? 7 ghasalat lah. Sab'a ay sab'a ghasalatin. As-sab'a ay sab'a ghasalatin. Wahidatun minha, salah satu daripadanya, ay sab'i, daripada 7 itu. Mamzujatun, dicampurkan dia kan salah satu daripada 7 itu biturabin, biturabin dengan turab, dengan tanah. Yatakaddaru bihi al-ma'u, menjadi keruh ia dengan sebab turab, basababiyah dengan sebab turab itu keruh oleh air fa'il, oleh air. Menjadi air itu jadi keruh lah. Sekira-kira kalau air itu tak dipanggil air biasa, dipanggil air keruh dah, sebab dicampur dengan tanah. Tu campur dengan tanah lah tu. Wa yasilu biwasitatihi, dan sampai ia turab itu biwasitatihi, biwasitatil ma'. Bukan lah. Ataupun terbalik tu. Wa yasilu, dan sampai ia air itu biwasitatihi, biwasitatit turab, dengan wasitah perantaraan turab itu, ila jami'i ajza'il mahalli, kepada keseluruhan bahagian-bahagian tempat yang sifat al-mutanajjisi, yang kena najis. Tanajjusan wa huwa mutanajjisun. Mutanajjisun itu mustaq kepada mustaq minhu tanajjus. Okey. Ini tu. Sampaikan air lah. Kalau kena tempat tu, kena sampaikan air pada tempat tu lah. Tempat mana lagi? Pada tempat yang kena najis lah. Tapi sampai itu sekali dengan air tanah. Ini kalau kita nak buat cara asing lah. Cara asingkan tanah, cara asingkan dengan makna masukkan tanah ke dalam air. Boleh juga lepas hilang air najis itu, kita letak tanah kat tempat mahal najis, kemudian kita tuangkan air. Pun boleh. Sekali dia pun sebut. Wala farqa bainat tini, wala farqa kainun bainat tini, dan tidak ada sama sekali perbezaan, yang adalah ia perbezaan itu bainat tini, antara at-tin, antara tanah yang sifat ar-ratbi, tanah yang basah, wa ghairihi, wa gharir ratbi, dan juga selain daripada tanah yang basah, yakni tanah yang kering. Asalkan tanah, sudahlah, tak ada beza tanah kering ke tanah basah ke, asalkan tanah, tafaddal ma'jura. Wa yakfi ghubaru ramli, dan memadai ia fa'il oleh ghubaru ramlin, oleh debu halus. Asalkan daripada tanah, kalau campur di situ halus-halus pun tak apa, asalkan dia takaddarul ma'u, menjadi keruh air itu, sudah jadi air tanah lah tu. Tak payah sampai bubuk banyak-banyak sampai tahap jadi orang panggil air tanah, bukan air yang mencampur tanah, air tanah. Jeng tu. Tak payahlah. Sampai tahap air selut ke, tak boleh air selut, tak boleh air selut. Air tanah, air daripada tanah campur sikit, kuih-kuih, dia takaddar. Dia itu dah kelabu asap ataupun dah keruh. Tu dia panggil air tanah dah lah, sudahlah. Tahurin, dia itu mestilah dia punya, Allahumma salli ala Muhammad, dia punya turab itu tahurin, sifat bagi turab. Biturabin tahurin, sifat bagi turab. Ni bila kita nak ambil asing buh dalam air lah. Kita nak ambil tanah buh dalam air jadi air tanah, ni kena turab itu tahurin. Maka tafri'nya idza alimta dzalikal mazkur minat turab tahurin fala yakfi, maka tidak memadai ia oleh fa'il najisun, ai turabun najisun. Turab yang najis lah, tak boleh. Sebab kita nak angkat, nak letak dalam air, bila najis mendatangi air,
Tak boleh lah jadi najis lah itu. Kena tahur lah. Wala musta'malun, dan juga bukannya tanah itu tanah yang musta'malun. Wala turabun musta'malun, bukannya turab itu juga musta'mal, sebab kita cabut keluar daripada tanah nak masuk dalam air, maka musta'mal masuk dalam air itu jadi musta'mal lah. Tak boleh digunakan untuk menyucikan najis. Tu. Okey. Seperti mana kalau kita punya tangan kita nak basuh wuduk tu, kita tak niat ightirah, kita basuh dalam tu. Kita basuh, lepas cerainya kita dengan air tu, cerainya badan dengan air tu, musta'mal lah itu. Tu. Nak guna dah untuk basuhan seterusnya. Tu. Itu kalau kita nak beza ataupun kita nak cabut asing tanah masuk dalam air lah. Fala yakfi, maka tidak memadai ia oleh fa'il zarrut turabi, oleh tebaran tanah. Tebaran tanah. Tebaran tanah maksudnya apa? Bukan tanah secara jirim yang boleh masuk, yang menjadikan dia takaddarul ma', dia tebor itu ya. Alal mahalli, mana alal mahalli, tebor tu pula alal mahalli, tempat itu. Dia tak boleh tebor, dia kena letak situ sungguh. Tak boleh tebor merata itu. Dia kena tempat mahalun najas. Kalau kita nak asingkan, kalau kita tak mau letak dalam air, kita letaklah kat tempat tu. Letak kat tempat najis tu lah. Kemudian kita datangkan air, siram situ. Selepas kita dah angkat air najis, kalau terkena pada selain daripada al-ardu turabiyah, tanah yang tempat kena najis itu ialah apa dia panggil, kalau tempat yang kena najis itu bukan al-ardu turabiyah, bukannya tempat yang bertanah lah. Bila tempat yang bukan bertanah itu kena najis, maka kita kena ambil tanah untuk angkatkan najis anjing ataupun babi itu. Maka tidak cukup untuk tembok gitu saja alal mahalli, bahkan kena tempat tempat yang kena najis itu. Kemudian datangkan air atas dia. Tu tak apa. Dia ada dua cara. Satu untuk kita campur dalam air, ataupun kita lepas buang air najis itu, kita letak tanah tempat tu, kita pun jiruh air. Nak letak situ tu jangan tebol merata, tak, kena letak di tempat yang kena najis itu. Tu. Waladalku, dan tidak menggosoknya seorang itu bihi biturabin. Dia gosok dengan tanah najis kawan tu. Lepas keluar ataupun lepas angkat air najis itu, dia pun gosok dengan tanah, tak memadai. Wala dalkuhu ay wala yakfi dalkuhu lah. Dalkuhu tu adalah fa'il bagi yakfi, wala atah bagi kata fala yakfi. Wala dalkuhu ay wala yakfi dalkuhu, dan tidak memadai oleh gosoknya seorang bihi biturabin, dengan tanah itu, min ghairi ma'in, tanpa ada air. Tak boleh lah tanpa ada air. Tanpa ada air tak boleh, kena ada air. Sebab itu dia panggil apa? Dia panggil itu adalah wasailut taharah, wasilah taharah. Wasilah taharah ada 4. Satu, air untuk wudu, untuk basuh najis dan untuk mandi junub. Kemudian yang kedua adalah turab untuk tayamum. Yang ketiga adalah hajar, batu untuk istinja, dan yang keempat ad-dabir, iaitu penyamak. Itu wasailut taharah. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, bal la budda minal ma'i, bahkan tidak daripada air, mesti daripada air, sebab dia itu adalah wasilatut taharah, dan dia itu adalah air itu adalah alat taharah yang qawiyah. Air ni menjadikan wasilah untuk membersihkan sesuatu kerana dia itu qawiyah, dia itu kuat. Air mutlak ni air yang kuat. Dia panggil air yang kuat, yang mampu untuk menghilangkan najis dan mampu untuk menolak najis. Sawa'un mazzajahuma, sama ada mazzajahuma, ada mencampur ia akan keduanya. Tu.
Mazzajahuma, huma mana pula? Sawa'un mazzajahuma, sama ada mencampur ia seorang akan keduanya. Campur apa? Qabla al-wad'i, sebelum letak, 'ala al-mahalli, pada tempat yang najis itu, wa huwa al-aula. Campur apa? Tak tulis. Ya. Mazzajahuma, campur keduanya. Campur apa? Pelik. Mazzajahuma, huma mana? Takkan Haji Khizi dengan kaji tu pula. Wala dalkuhu bihi min ghairi ma'in wala buda minal ma' sawa'un mazzajahuma. Huma tu huma mana? Tu tak tahu. Tu. Huma mana tu? Kalau mazzajahu, fahamlah, mencampur ia seorang akan dia akan air tu. Qabla al-wad'i, sebelum daripada meletak dia. 'Alal mahalli, ay mahallil mutanajis, atas tempat yang kena najis itu. Wa huwa, dan bermula dia al-wad'u 'alal mahal. Jap. Wa huwa mazzaja yumaziju tamzijan. Wa huwa, dan bermula dia tamzijuhu. Tamzijuhu qabla al-wad'i 'ala al-mahalli, itu al-aula, yang terlebih utama. Tu. Am ba'dahu, ataupun selepasnya. Selepas tanah tu diletak di tempat najis, kemudian datang air. Maksudnya yang lebih aula ialah mencampurkan air. Mencampurkan air mencampurkan tanah di air itu lebih aula untuk dibuat daripada kita letakkan tanah di tempat najis kemudian datangkan air. Tu. Campuran air dan tanah tu. Mazzajahuma, mazzajal ma'a wa turab qabla al-wad'i. Campur air dengan tanah. Campur air dengan tanah tu. Campur air dengan tanah tu lebih aula, lebih afdal daripada kita letak tanah dulu di tempat mahallun najas kemudian datangkan air. Tu. Bolehlah kah, tapi tu yang lebih aula. Sebab tu disyaratkan tahur. Sebab nak campur dengan air. Wa in kanatin najasatu, dan jikalau adalah najis-najis itu hukmiyatan khabar kanat. Kalau hukmi, taswir bi an lam yakun laha ta'mun, dengan bahwasanya tidak ada sama sekali bagi najasat hukmiyatan itu. Isim yakun ta'mun wa launun, isim yakun muakhar. Ta'mun, tu ta'mun rasa, wa launun dan juga warna, wa rihun dan juga bau. Ka baulin jafin, seperti mana kencing yang kering.
Ai wa dzalika thabitun ka baulin jafin, dan bermula demikian itu sabit ia seperti kencing yang kering. Tu dia panggil najasatul hukmiyah. Khabithnya ialah hilang tiga sifat tu. Hilang sifat dia, sifat warna, sifat bau dan sifat zat dia. Zat jirim najis. Tu baru hukmi. Kalau tak aini, kalau ada ta'mun lagi, laun tak ada, rih tak ada, hak tu aini lagi. Ataupun salah satu daripada sifat itu masih ada, hak tu masih lagi aini, bukan lagi najasatil hukmiyah. In kanat aitilkan najasatu, jikalau adalah ia, yakni demikian najis itu, minal kalbi, daripada kalb, daripada anjing. Tu minal kalbi ay kainun minal kalbi, adalah ia daripada anjing, wal khinziri ataf al kalbi, dan juga babi. Wasalaha, membasuh ia seorang akan al kalb, ataupun akan tilkan najasata itu, sab'a ghasalatin, akan 7 basuhan. Tu akan 7 basuhan. Walaupun hukmi, kalau dia itu najis anjing dan najis khinzir, kena juga 7 basuhan walaupun hukmi. Sebab apa? Maf'ul li ajlih, ta'abbudan, kerana semata-mata turut perintah Allah Ta'ala. Ta'abbudan. Wa illa ay wa illam yakun tilkan najasatu, wa illam takun tilkan najasatu minal kalbi wal khiziri fayakfi. Wa illa ay wa illam takun tilkan najasatu minal kalbi wal khiziri fayakfi, maka memadai ia oleh fa'il al-ghaslu, oleh membasuhnya, marratan wahidatan, sekali sahaja. Kali sudah dah najis hukmi. Tapi dengan syarat lah, kalau datang najis hukmi itu kita datangkan air, kalau tak mengubahkan warna air itu, tak mengubahkan sifat-sifat air itulah. Kalau mengubahkan sifat air, najis hukmi. Datang pada dia sekali mengubah sifat air, maka air itu jadi najis. Kena buat cara yang awal semula, keringkan air itu, kemudian datangkan semula air untuk basuh tempat itu. Dia jadi najis lah air itu. Kalau berubah warna tu. Kalau tak berubah, tak apalah, dia jadi musta'mal. Idza zalatil awsafu, jikalau hilang oleh sifat-sifat, biha ay bi ghaslatin wahidatin, dengan satu basuhan. Tu. Okey, min haitsu zawalun najasati, dari sudut, dari sekira-kira hilangnya najis itu. Dari sekira-kira hilangnya najis itu, dengan ghasal yang wahidah tadi itu, apabila hilang sifat-sifat, najis itu. Wa illa ay wa illam takun tilkan najasatu minal kalbi wal khinziri fayakfil ghuslu, maka memadai oleh basuhan yang marratan wahidah, yang sekali sahaja, idza zalatil awsafu biha bi ghaslatin wahidah. Sebenarnya tak payah nak kata idza zalatin al awsaf, tak apa, sebab hukmi memang zalatil awsaf pun. Tu hukmi memang zalatil awsaf pun, tak ada ta'am, tak ada laun, tak ada rih dah. Tu ni nak taukid lah ni. Nak taukid lagi ni, hilang tu. Sebab apa? Sebab mungkin kalau hukmiyah itu memang hukmi, tapi bila datang ke air, tiba-tiba air berubah. Tak jadi. Sebab tu dia kata idza zalatil awsaf biha bi ghaslatin wahidah. Dengan kita datangkan air sekali itu ke atas najis hukmi, tak berubah air itu, tak nak masalah. Kalau berubah jadi masalah, jadi najis baliklah. Tu habis. Wahidatun minha, salah satu daripada ghaslah itu. Ni kalau anjing lembu, anjing najis hukmi anjing dengan khinzir, lebih kurang sama lah. Wahidatun minha, salah satu daripada ghasalat itu, mamzujatun, dicampurkan iakan salah satu daripadanya itu, campur ta'alluq bi turabin tahurin, dengan tanah yang suci. Dengan tanah yang suci lah. Kita ambil tanah, kita letak dalam air, maka tanah itu mestilah suci. Wa mahallu dhalika, dan bermula tempat yang demikian itu, demikian dhalika turabit tahur, demikian tanah yang suci itu, kena tanah yang suci, fi ghairil ardi turabiyati, pada tempat yang kena najis itu, selain daripada bumi yang bukan turab.
selain daripada bumi yang turabiyah, selain daripada bumi yang bangsa turab, al-mansub ila turab, iaitu bumi yang bertanah lah, selain daripada bumi yang bertanah. Bila kena najis sesuatu najis itu kepada tempat yang selain daripada bumi yang bertanah, maka kita kenalah ambil kita kenalah ambil tanah. Kena ambil tanah lah. Ambil tanah pun, ambil tanah macam mana? Ambil tanah yang suci. Bila mana? Bila tempat yang kena najis itu ialah bukannya al-ardut turabiyah. Sebab kena ambil luar lah. Kena ambil luar lah tanah tu. Jadi sama ada bila ambil tanah tu, sama ada kita campur dalam air ataupun kita lepas hilangkan najis tu, kita letakkan tanah di tempat najis tu, kita pun sirap air. Ataupun kita campur dalam air, itu lebih aula, kemudian kita sirap. 7 ghasalat, salah satu daripadanya air tanah. Tu air yang bercampur tanah. Air yang bercampur tanah. Mana? Itu pada al-ardut turabiyah. Apa al-ardut turabiyah? Al-isti'naful bayani jawabun amma yuqal. Wahya, dan bermula dia al-ardut turabiyah. Tu bumi yang bangsa tanah itu, yang bertanah itu ialah khabar. Maka nabiha turabun, barang yang adalah ia dengan al-ard itu turabun, ada tanah. Satu tempat tu ada tanah lah. Tu yang maksudnya al-ardut turabiyah. Turabun itu isim kana muakhar biha ta'alluq bai khabar kana mahdhuf taqdiruhu kainun. Taqdiruhu kainan. Kainan lah khabar kana. Okey. Jadi tu dia panggil al-ardut turabiyah, bumi yang bertanah. Bila nak kena cari turab yang tahur tu, bila dia itu tempat najis dia ialah bumi yang tidak bertanah. Bumi yang tidak bertanah. Ya bukan tempat tanah. Najis tu bukan kena pada tanah. Tak. Dia kena pada simen ke, kena pada kapet ke, tai anjing kena pada dinding ke, kena pada mana-manalah selain daripada tanah. Maka kena cari tanah yang tahur untuk dicampur dengan dalam air ataupun untuk letakkan di tempat najis, kemudian datangkan air. Kemudian amma hiya, muqabalahnya amma hiya ay amma al-ardut turabiyatu, adapun tanah, adapun tempat itu, bumi yang bertanah, yang kena najis itu tempat yang bertanah, fala hajata, maka tidak ada hajat ila tatsribiha, kepada pemisahan bumi itu, pemisahan tanah tu lah. Tak payah dah. Bila kena najis itu di tempat tanah, tak payah dah cari tanah. Cari air corak sebab tempat tanah dah. Tempat tu dah tanah dah, sudahlah. Tempat dah bertanah. Mari apa dia? Mari contohnya kencing. Tu. Tak payah duk cari tanah lagi, tak payah. Kena kencing babi contohnya ataupun kencing anjing. Tak payah duk cari tanah lagi. Tak payah. Sudah memadai dah tanah situ, kita corak air. Tu wala farqa bainal musta'mali, maka bila kita kata najis yang kena itu pada tanah, maka tidak ada bezalah bainal musta'mali ay bainat turabil musta'mali, dari antara turab tanah yang musta'mal wa ghairihi wa ghairil musta'mal. Tu okey, sama ada tanah itu musta'mal ke tak musta'mal ke, bila najis itu kena pada tanah itu, memadai dengan tanah itu, kita corak air saja, sudah. Tu. Mudah, tak payah duk cari tanah lain. Tu. Adapun kalau kena kepada selain al-ardut turabiyah, kenalah, kena guna tanah, kena cari tanah. Bila nak cari tanah, kena tahurlah tanah tu, sebab nak campur dekat air untuk mensucikan najis. Ini khusus bagi untuk menyucikan najis anjing dan babi lah. Tu. Habis, wa in kanat min ghairihima, dan jikalau adalah ia najis itu min ghairihima ay kainan min ghairihima, adalah ia najis itu kainatan lah. Kanat wa in kanat ay wa in kanatin najasatu kainatan, adalah ia najis itu min ghairihima, daripada selain daripada keduanya, al-kalbu wal khinzir. Ghasalaha, jawab in syartiyah. Ghasalaha, membasuh ia oleh seorang akan najasah yang ghairihima, selain daripada kalb, selain daripada anjing dan juga babi itu, selain daripada anjing dan babi itu, marratan wahidatan, sekali basuh sahaja. Tu
sekali basuh sajalah. Kalau apa nama tu, najis hukmi yang selain daripada najis anjing dan babi, sekali basuh sajalah. Tapi dengan syarat macam tadilah, hilang awsaf dia. Bila letak air pun hilang awsaf dia. Tidak kena, tidak pindah atau tidak berubah air itu kepada warna lain, atau tidak berubah air itu kepada bau lain, atau tidak berubah air itu seperti mana yang tersebut. Kalau didatangkan air sekali, kalau didatangkan air sekali berubah air itu, maka air itu jadi najis. Kena keringkan balik, ataupun kena buatlah cara-cara, tata cara untuk menghilangkan najis yang air itu, supaya tempat itu suci. Wa yakfi jaryul ma'i 'ala al-mahalli bi nafsihi wa bi ghairihi wa bi ghairi nafsihi. Wa yakfi, dan memadai ia oleh fa'il jaryul ma'i, oleh datangnya air atau melarikan air atau mengalirkan air, 'ala al-mahalli ay 'ala al-mahallil mutanajjis, atas tempatnya, yakni tempat mutanajis itu. Tu binafsihi, dengan sendirinya air itu. Dia datang dengan sendiri pun mensucikan dah. Kita tak buat pun. Dia datang dari corak situ. Contoh air hujan. Bukan kita nak pun. Dia datang mengalir sendiri. Ada yang najis di contoh di tempat halaman rumah kita. Tiba-tiba hujan pun masuk. Dia pun basuh. Tak nak masalah. Tak nak masalah. Boleh basuh. Dan terangkat najis itu dengan sebab air itu, walaupun kita tak buat. Dia mari, dia jaryul ma' binafsihi. Dia kali air sendirinya, ikutlah, tak ada masalah. Dan basuh najis ini adalah antara dan basuh anjing adalah basuh najis ini, basuh najis dengan air ini antara perkara yang tidak perlu kepada niat. Maknanya apa? Orang kafir kalau nak basuh pun sah dan terangkat najis kalau kena kepada cara-cara yang kita belajar. Sebab dia tidak perlu pada niat. Sahaja aku membersihkan tempat najis ini lillahi ta'ala, tak ada. Walaupun dia ta'abudan lah, tapi dia tidak yahtaju ila niyah. Bila dia itu satu benda yang tidak yahtaju ila niyah, tidak berhajat kepada niat, maka sah orang kafir buat. Walaupun kita tengok, sah ni hantar cuti sah, tak ada masalah. Habis. Macam mandi mayat lah. Mandi mayat sunat niat. Tak silap sunat niat. Kau tu. Apa-apalah yang tidak berhajat kepada niat, orang kafir buat kau sah. Tak ada masalah. Yang tak sahnya orang kafir buat ialah kalau berhajat kepada niat. Itu tak boleh sebab dia bukan ahlun niyah. Jadi kalau membasuh ni orang kafir buat pun tak ada masalah. Tu orang kafir buat pun tak ada masalah. Tapi yang masalahnya apa, dia buat najis. Contoh orang kafir kata, "Oi, itu najis tu." Hak tu najis pun. Hak tu najis tu. Boleh percaya cakap dia. Fihi tafsil. Bukan fihi tafsil. Kalau dia kata, "Oi, tempat tu najis tu," ataupun hak tu najis tu, orang kafir kata, kita tak perlu ikut cakap dia, melainkan kalau dia menyatakan sebab-sebab yang menjadikan kita yakin itu betul-betul najis. Sebab apa kata najis? Dia pun bagi tahu tunggang, betul lah najis. Baru boleh percaya. Kalau semata-mata kata, hak tu najis, hak tu suci, tak boleh percaya. Orang kafir. Melainkan dia nyatakan sebab kenapa dia kata itu najis, dia nyatakan sebab kenapa itu suci, baru boleh percaya. Tu. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, mana dia? Kemudian wa bi ghairihi wa bi ghairi nafsihi marratan, sekali ataupun selain daripada diri, mengalirnya diri sendiri. Kita buatlah. Kita buatlah tu. Wa bi ghairihi bi ghairi nafsihi, selain daripada datangnya jaryul ma', mengalirnya air itu atas mahal, bi ghairi nafsihi, yang selain daripada dirinya. Maksudnya ada orang buatlah, tak terhajat, tak tunggu kepada dia mengalir sendiri. Yang kita buat marratan, sekali sahaja. Tu. Sembelihan orang kafir. Sembelihan orang kafir tak sah lah. Sembelihan orang kafir. Sembelihan mana ni? Sembelihan orang kafir mana sah? Gila. Illa ahlul kitab. Melainkan ahlul kitab boleh. Tu makan. Tu. Orang kafir tak sah boleh. Dia kena orang Islam. Tak mengaji jakim ke apa? Jakim orang Islam lah kena sembelih tu.
Orang Islam kena sembelih untuk halal. Itu syarat dia, orang Islam. Syurutus sihhati al-udhiyah. Ini sembelih biasa ni, kalau korban lagi tak solat, lagi tak sah tu. Sembelih biasa. Sembelih biasa. Kena orang Islam tu. Kena oleh orang kafir. Sebab tu ada halal jakim. Tak silap orang Islam tu. Orang Islam. Sebab dia ada apa istilah dia? Apa nama tu? Tak ingat lah nama dia. Istilah dia apa tempat sembelih tu? Kena orang Islam tu sembelih. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, wa yajibu ay yushtaratu fi tuhril mahalli. Bukan. Lanjut. Wa yustahabbu fi ghairil mughallazati, dan disunatkan pada selain daripada najis mughallazah ba'da izalatil awsafi. Ta'alluq pada yustahabbu ba'da izalatil awsafi, selepas daripada hilangnya sifat-sifat itu. Ghusluhu ma na'i fa'il yustahabbu. Sunat apa dia tu? Sunat untuk membasuhnya najis itu marratan thaniyatan, 2 kali. Wa thalithatan, dan 3 kali. Dia panggil apa? Mendua dengan meniga. Tu sunat. Basuh tempat najis itu 2 kali. Basuh tempat najis itu 3 kali. Yakni selepas hilanglah sifat-sifat tu, kita pun basuh sekali. Basuh 3 kali. Tu sunat. Dapat sunat mendua ataupun sunat meniga dia panggil. Wa yajibu ay yushtaratu fi tuhuril mahalli, dan wajib ia ay yushtaratu, yakni disyaratkan fi tuhuril mahalli, pada membersihkan tempat itu. Wajib apa dia? Fa'il. Sabbul ma'i, wajib disyaratkan untuk membersihkan tempat ay al-mahallin najasati ataupun al-mahall al-mutanajjis. Mutanajjis lah. Apa dia wajib dia? Sabbul ma'i, meletak atau menuangkan air al mabsuli, atas tempat yang dikena basuh. Apa yang kena basuh tu? Al mutanajjisi lah, tempat yang kena basuh tu. Tempat yang kena najis tu lah. Sabbul ma'ala al mutanajjisi ay al mabsul, ke atas yang dibasuh, yang najis itu, yang kena najis itu, tempat yang kena najis itulah. Wa adamu aini najasatin, dan tidak ada najis fihi fil maghsulil mutanajjisi, padanya pada tempat yang kena basuh tu. Pada tempat yang kena basuh tu tidak ada najis, tidak ada ain najis. Tidak ada apa? Tidak ada ain najis. Kalau ada ain najis tak adil lah. Dia panggil apa? Bertambah wazan najis lah. Bertambah berat najis. Lagi pula mengubahkan sifat-sifat air itu selepas kena jirim najis itu. Tu. Ghayah walau ma'fuwan, ay walau kanatin najasatu ma'fuwan anha 'anil najasah, walaupun najis itu dimaafkan. Walaupun najis itu dimaafkan. Walaupun najis itu dimaafkan. Tu okey. Okey, walaupun najis itu dimaafkan. Sebab dia panggil ada contohnya darah. Darah apabila terkena air tak maaf. Kena pakaian maaf. Kena anggota maaf. Adamul qalil, darah yang sedikit, yang mana waktu semayang contohnya ada darah. Nanti ada tu dalam bab darah ada tu. Tu ada darah yang sedikit, yang selain daripada najis mughallazah darah itu, dan dia itu tidak bercampur dengan sesuatu yang lain selain daripada darah itu, dan dia itu keluarnya darah tersebut bukan dengan sebab perbuatan seseorang. Dia semayang keluar darah sikit, darah itu bukan dia buat, bukan fa'il, bukan maqulatul fa'il, bukan dia sendiri yang buat, bahkan maqulatul infial, dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Okey, dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri, lagi pula tidak bercampur darah itu dengan benda-benda yang lain, yang asing yang lain. Dan darah itu semestinya bukan mughallazah lah, maka dimaafkan pada anggota ataupun pada pakaian tu. Kena pada pakaian sikit, tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey, kalau tak bercampur darah itu dengan benda lain, tiba-tiba melekat benda lain pula.
Dia semata-mata darah. Semata-mata darah. Dan bukan fa'ilul fa'il dia. Tak nak salah. Mayang itu. Tu. Sebab apa? Dia panggil ma'fuwan fi thawbi dunal ma'. Bukan di air. Bukan di air. Maka kalau kena air, jadilah najis. Yang asalnya najasah ma'fuwan anhu, tiba-tiba jadi najis sebab kena air. Maka kena hilangkan air najis ma'fuwan anhu tu, baru datangkan air untuk mensucikan dia. Tu. Habis. Wa idza kana al-ma'u, dan apabila adalah al-ma'u adalah air itu dunal qullataini, tanpa dua qullah. Jikalau air itu tanpa dua qullah, fa in waradatin najasatu, apabila datang ia oleh najis, fa'il alaihi 'alal ma'i, atas air, ai al-ma'il qalili, atas air yang sedikit, tanajjasa, niscaya najis ia air al-ma'ul qalil atau al-ma'u dunal qullatain itu, bi ta'alluq, bi sababiyah, bi mulaqatiha, ay bisa babi mulaqatiha, dengan sebab bertemunya najis akan dia, bertemunya bi mulaqatiha tanajasa bi mulaqatiha bi mulaqatin najas bi mulaqatin najasatu, dengan sebab terjumpa atau dengan sebab bertemunya najis itu, yakni pada air. Bertemunya najis pada air. Jadi kalau najis yang warid atas air pula al-ma'ul qalil, maka najislah kesekalian air tersebut. Timba ada air nak cuci baju yang najis. Datangnya pakaian yang bernajis itu datang pada air. Maka air itu dia panggil najis itu najis yang warid alal ma'a, maka itu jadi najis ke semua air tersebut. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, walau tahara, dan jikalau tahara mensucikan ia seorang, maf'ulun bih, inaan akan satu bekas, adara, hendaklah dia memutar-mutar ia seorang, al-ma'a, akan air, ala hawafil ina, atas pinggiran-pinggiran, tepi-tepi ina, tepi-tepi bekas-bekas itu, ba'da tahara ba'da izalati jirmin najasati, selepas daripada menghilangkan jirim ain najis itu, minal ina, daripada ina. Selepas, contohnya ina apa dia? Contohlah kuali kena, ataupun mangkuk ke, ataupun cawan ke, apa-apa bentuk jenis ina yang kena ada najis atas dia, kena tai kucing bertepuk masuk. Maka yang nak mensucikan, Syekh Nawawi ajar, kalau nak sucikan, buanglah air tu. Ataupun kalau nak basuh dengan air najis pun lantaklah. Kita boleh juga, tapi kena hilang betul lah. Kena hilang betul. Syekh ajar mensucikan ina itu, kena mutar-mutarkan air. Maksudnya apa? Kena kelilingkan air di tempat berjana tu. Kena bagi rata tempat berjana tu, basuh semua, basuh. Meratai basuhan tu, supaya tidak terkena najis itu ataupun kesan-kesan najis itu di ina yang tersebut itu. Syekh Nawawi ajar, suruh basuhlah. Basuh semua tu, sekeliling-keliling hari basuh semua habis. Okey, selepas daripada hilang jirim najis lah. Selepas daripada hilang jirim najis. Tu, okey. Fa illam yazalil, kalau tak hilang, fa illam yazalil jirmu tanajjasal ma'u, maka jikalau tidak menghilangkan oleh jirim, tidak menghilang ataupun tidak menghilang, yakni sentiasalah jirim itu, jirim itu adalah kekal, sentiasa kekal jirim itu, jawab tanajjasal ma'u, niscaya najis oleh air itu. Jirim masih ada, najis lah. Dia panggil tambah wazan, tambah berat timbangan najis itu. Tu. Lagi pula air yang terkena jirim najis itu, air yang terkena pada dia, habis semua jadi najis belaka. Habis semua jadi najis belaka, tak ikut disiplin untuk basuh, maka najis belaka lah. Maka bila najis belaka, menyebabkan ina itu pun semua najis bila terkena air. Tu. Sebab apa najis air itu? Ilat listiqrarihi, kerana tetapnya air itu ma'an najasati, beserta dengan najis air.
ainuhu lah, ainuha atau jirmuha, jirim najis itu. Fil ina'i pada bekas itu. Maka nak elak pada tu kena hilangkan dululah. Mana-mana kaedah pun, mana-mana kena najis pun, sama ada inak ke bukan inak ke, lantai ke, kapet ke, kena hilangkan ain najis dulu. Kena hilangkan ain najis dulu, baru datangkan air. Kalau tempat kita tu di tempat dalam bilik ke, kalau tepi longkang kena najis tu tak apalah, kita boleh corak, tak payah duk angkat-angkat dah kalau nak sangat. Tepi parit, tepi parit, kita pun corak perik kat tepi parit tu, masuklah tape tu kat parit dengan sekali-sekali asar-asar dia, kesan-kesan dia sehingga hilang bau rasa warna, tu lagi tak apalah. Ni masalahnya duk kat rumah tengah-tengah halaman tamu, takkan nak pergi corak basuh satu rumah kot. Tu tak cerdik nama dia. Tu tak cerdik namanya. Dia panggil itu hilangkan tempat najis. Hilangkan najis itu yang kena basuh tempat tu ya, bukan satu rumah. Ni masalah kalau faham silap ibarat kita bila dia kata mengalirkan air, dia pun alirkan air perum basuh satu rumah. Sebab apa? Sebab nak alirkan air. Sebab nak alirkan air. Bukan nak mengalirkan air, kena air itu mengalir, bukan mengalirkan air. Terbalik je. Bukan mengalirkan air. Air yang mengalir dengan makna bukan percikan air yang nak mensucikan najis. Bukannya air itu kuantitinya sedikit sampai tahap dia tak boleh nak mengalir. Dia bukan jenis aliran. Tak, bukan untuk mengalirkan air, tapi air yang mengalir. Orang nak buat bahasa lah. Bukan mengalirnya air, tapi air yang mengalir. Tu sekira-kira bukannya macam contoh kita spray. Spray tu kalau spray sekali dua tak mengalir tu sapu je. Kalau kita letak kat anggota tu sapu air. Kalau mengalir tu sampai tahap air tu mengalir. Tu air mengalir, tu boleh lah, sah lah wuduk tu. Sebab air mengalir pada basuhan anggota yang patut dibasuh. Basuh ni ialah air yang mengalir. Begitu juga dengan nak basuh najis, air itu mengalir, bukan mengalirkan air. Bukan mengalirkan air oleh kita, tak. Kalau mengalirkan air oleh kita, jenuh lah basuh tu rumah. Nak alirkan air, nak cari parit ada, jenuh nak buat parit pula dalam rumah. Tu tu tak cerdik mana tu. Okay. Mana dia? Ammal ma'ul kathiri muqabalah. Amma lil muqabalah, lawan bagi al-ma'ul qalil. Amma al-ma'ul kathiru, adapun air yang banyak, fala farqa, jawab amma, fala farqa, maka tidak ada beza, fihi ay kainun fihi, padanya, pada al-ma'ul kathir, fihi ay fil ma'il kathir, pada air yang banyak itu, baina kaunihi waridan ala al-mahallil mutanajisi, sama ada antara keadaannya air itu khabar kaun waridan, mendatangi ia air itu alal mahallil mutanajis, atas tempat yang kena najis, aula yakni kaunil mutanajis waridan alal ma'i, sama ada najis itu mari atau air yang banyak mari ke najis, maka itu tidak menajiskan air selagi tak merubah bau, rasa dan warna. Najis mari dekat air. Kita nak cuci baju yang bernajis, kita cuci, letaklah dalam kolah yang lebih daripada 2 kullah. Tu tak ada masalah selagi tidak berbau, rasa dan warna. Itu tak ada masalah. Tapi kalau al-ma'ul qalil, bila datangnya najis kepadanya, walam yataghayyar, meskipun tidak berubah bau, rasa ataupun warna, niscaya najis ia. Kerana dia panggil najis yang warid, mutanajis yang warid, bukan air yang warid alal mahallin najas. Tu habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, fa in adkhala al-mutanajjisa fihi, maka jikalau seseorang memasukkan ia oleh seseorang akan al-mutanajjisa, akan perkara yang terkena najis ataupun benda yang terkena najis, fihi ail ma'il qalili, pada air yang qalil. Jikalau seseorang memasukkan benda mutanajis, benda yang kena najis, pakaian yang kena najis ke atas air yang bukan 2 kullah,
lam yathur ail mutanajjisu, tidak suci ia oleh benda yang kena najis itu. Bahkan watanajjasal ma'u, bahkan najis ia oleh air itu najis ya, sebab ma'ul qalil. Wa mulaqihi, dan benda yang mana dia? Wa mulaqihi, dan benda yang bertemu dengannya, benda yang bertemu, perkara yang bertemunya air itu semua jadi najis belaka. Apa yang perkara yang bertemu dengan air itu? Kolah-kolah dia. Kalau tak dalam bekas, dalam timba contohnya, kita pun datangkan najis. Air najis, timba yang di sekelilingnya terkena air pun najis juga. Sebab dia bertemu dengan najis. Tu. Okey. Jadi kena basuh lah kau. Bila kita najis, air tu najis kat timba tu, kita buang air, kemudian kita kena cuci timba tu pula, sebab timba tu dah najis dah, kena air tu. Okey. Habis. Fala tahara yutahhiru, fala yutahhiru ghairahu, maka tidak menyucikan ia air tadi, air yang dimasukkan najis tadi, dimasukkan benda yang najis itu, tidak mensucikan ia air itu ghairahu, akan selainnya, selain air, iaitu benda yang lain lah. Tak boleh dah nak menyucikan benda lain. Sebab apa? Li dha'fihi, kerana lemahnya air. Apa lemah tu? Lemah min haitsu, dari sudut volume dia. Dari sudut keisi paduan dia. Kurang daripada had yang ditetapkan syarak, iaitu 2 kullah. Kuranglah. Li dha'fihi. Wa taghayyurihi, dan berubahnya air itu, kalau berubahlah. Tapi kalau air yang sedikit itu tak syarat berubah, semata-mata datangnya najis, jadi najis selalu, sebab dha'f, kerana lemah. Yang lemah apa dia? Isi padu, volume dia kurang daripada had yang ditetapkan syarak oleh mazhab Syafi'i. Dia kalau pergi mazhab lain, dia tak sama dalam bab nak mensucikan najis ni. Jangan duk semabur lah. Tu 2 kullah ni mazhab Syafi'i, mazhab lain kadang-kadang bukan 2 kullah pun. Kadang-kadang had yang ditetapkan itu kurang daripada 2 kullah yang mazhab Syafi'i tetapkan. Jadi jangan semabuk dalam bab mazhab, dalam bab menyucikan air ni. Saya dia lain. Nak tahu benda lain, macam mana mazhab lain mensucikan najis dengan menggunakan air, tu kena mengaji kitab mazhab lain. Mazhab Syafi'i 2 kullah tu ya. Kemudian isi padu 2 kullah lah ke mana? Dia kira-kira 216 liter. Atas daripada 216 liter tu pun khilaf lagi. Atas daripada 216 liter tu baru cukup 2 kullah. Itu selalu orang pakai lah, berdasarkan kiraan tu. 216 liter ke atas. Bawah tu bukan 2 kullah. Tu di sebelah liter. Okey. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, wala budda min asri thawbi, dan tidak daripada diperahkan baju pakaian itu, minal bauli, daripada kencing, wa nahwil bauli, yang dan selain daripada kencing, qabla wad'ihi, sebelum daripada meletaknya ath-thawbi minal bauli itu fil ina'i, pada bekah, hatta yazula jirmun najasati, sehingga hilanglah oleh jirim najis itu. Tu. Jadi nak kata perah ni bukannya kena perah, dak kena hilangkan ain najis lah nak kata tu. Bukan nak kena perah tu, bukan mesti kena perah dak. Tu. Tu dia bagi contoh je tu, perah lah, iaitu ain najis tu kena hilang. Melalui perah ke, kalau dia itu air kencing, kita perah lah lalunya, sebab dia cecair. Tu kalau dia benda tu berjirim, berjamit, kita korek ke, kita jetik ke apa ke, ikutlah nak bagi hilangkan air najis je sebenarnya. Okey, sebelum kita letakkan di satu tempat, di suatu bejana. Tu. Sebab tu dia kata diperah tu hatta yazula jirmun najasati, sehingga hilanglah jirim najis tu. Nak muradnya, maksudnya ialah nak hilang jirim najis tu, sama ada nak kena perah ke, nak kena korek ke, jentik ke apa ke, ikutlah. Tu. Okey. Sebab apa dia berkata perah? Sebab dia bagi contoh baul, dia bagi contoh kencing. Kencing dia macam cair, selalunya orang perah lah. Darah berlungguk banyak, perah darah tu. Okey, nak bagi kering je, nak bagi kering.
Lebih keringnya. Tu murad dia. La tabqa bihaitsu, dengan sekira-kira hilang jirim najis itu, bihaitsu dengan sekira-kira la tabqa rutubatun tanfasilu, tidak kekal ia oleh fa'il, oleh titisan-titisan yang sifat tanfasilu, yang bercerai ia rutubah, yang menitiklah. Sekira-kira kering atau hilangnya jirim najis itu, sekira-kira air kecil tadi tidak menitik. Bila tidak menitik, tak ada apa semua tu, tak ada jirim dia, tu dia panggil tak ada masalah lah. Tu tak ada masalah. Lepas tu tak ada jirim dah. Tu tu kalau kita nak kata tak ada campur, tidak campur, dia panggil apa, tidak ada unsur-unsur campur dengan nak hilangkan najis itu dengan air. Bi khilafi ma law subba alaihi min nahwi ibriqin. Ini berlaku khilaf ataupun berbeza dengan barang law subba alaihi, jikalau dituangkan atasnya, atas al-mahal al-mutanajjis tadi ataupun as-saub tadi, min nahwi ibriqin, daripada umpama kendi. Air yang berisi dalam kendi tu. Tu air yang berisi dalam kendi, kita corok subah, kita corokkan air daripada kendi. Kalau kita apa dia, daripada cebok tu ke, kita nak bersihkan air najis, kita pun ambil air cebok sampai air najis tu hilang. Maknanya apa? Maknanya dia bukan tertentu pada perah je. Kita nak ambil cebok, nak hilangkan najis air kencing, silalah cebok, tapi tu bukan dari sudut basuhan untuk menghilangkan najis, untuk menghilangkan air najis dulu. Menghilangkan air najis dulu sampai kencing tu hilanglah jirim dia, barulah kita datangkan air untuk mensucikan. Yang kita datangkan air subba, kita datangkan air daripada kendi itu, daripada cebok itu, untuk menghilangkan air najis dulu, bukan untuk mensucikan tempat yang kena najis lagi, sebab ada air lagi. Maka kita corok tu sebab nak hilangkan air najis tu. Tak ada masalah. Maka fa innahu la yustaratu, fa inna thawba lah, kalau kita nak rujuk thawba yang kena najis tu, la yustaratu, tidak disyaratkan, naik fa'il asru thawbi, diperahnya baju tadi, qabla sabbi, sebelum daripada sabbi, sebelum daripada kita nak corok air dengan kendi tadi. Bila kita nak menghilangkan air najis kencing contohnya, ataupun tahid yang ada di baju, kita nak buat lagu mana? Rasa nak perah lah, nak bagi kering air kencing ni dengan melalui perah lah, silalah kalau nak perah. Kalau kata tak mau, lambat pula nak corok air lah, nak hilangkan najis air tu, air najis tu nak corok tu sebab nak hilangkan najis air tu, bukan nak mensucikan tempat tu lagi, nak menghilangkan najis air tu dulu. Nak corok boleh tak? Boleh. Syarat tak kena perah sebelum corok? Tak syarat. Tak syarat lah. Tak buat apa nak perah bukan wajib. Itu wasilah ataupun cara untuk menghilangkan air najis saja. Kemudian dia kata la yustaratu, tidak disyaratkan asru, perahnya baju itu qabla sabi, sebelum dituangkan air. Kama annahu, seperti mana annahu anna thawba la yustaratu asru, tidak disyaratkan perahnya saub itu ba'dal ghasli, selepas daripada basuhan. Lepas kita dah basuh, yakni lepas basuh menghilangkan atau mensucikan tempat najis itu. Ini bukan menghilangkan najis ni, mensucikan tempat najis itu pun basah-basah lagu tu. Kena perah tak? Tak payah perah, tak apa. Sidai terus pun tak apa. Yang naknya ialah nak hilangkan air najis dan mensucikan tempat najis. Tu. Lepas kita dah hilangkan air najis dengan corahan tadi, hilang dah jirim najis, air najis mau hilang dah, tak ada apa dah, bau rasa warna, itu menghilangkan najis. Kena perah tak? Kena perah. Selepas tu kita datangkan pula air untuk mensucikan tempat yang kena najis itu pula. Lepas tu kena perah tak? Tak wajib perah. Begitu jugalah kalau kita nak corokkan air untuk menghilangkan air najis, tidak disyaratkan perah terlebih dahulu. Sebab itu cara sahaja. Dia panggil kaifiat sahaja untuk menghilangkan najis. Wa yajibu alaihi al-istibra. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Esok tak ada Syekh Nuruddin dah.
Jadi hari Sabtu lah tashil. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.